Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk untuk isomer kerana isomer ni akan masuk dekat dalam peperiksaan pertengahan tahun 2021 tingkatan 5 kamu semua. Okey. Teacher harap suara teacher jelas. Untuk isomer ni, pertama sekali awak kena tahu dia punya definition. Sebelum ni awak dah belajar isotop. Isotop, atoms with same proton number but different nucleon number. Okey, itu untuk isotop. Hari ni kita akan tengok untuk isomer. Okey, apa beza top dengan mer? Untuk isomer dia adalah tentang molecules. Okey, molecules with same molecular formula but different. Okay, different structural formula. Ingat, apa dia? Molecules that have the same molecular formula but different structural formula. Same molecular formula ni contoh dia kalau macam untuk ethane dia C2H6 ethane. Okay, kalau contoh ini molecular formula untuk ethane. Kalau molecular formula untuk butane C4H10. So maksud dia kat sini kalau isomer untuk butane, structure dia punya molecular formula sama tapi structural formula dia berbeza. Apa maksud structural formula? Yang kita bentangkan kita bentangkan dia punya tertulang-tertulang dia. Kejap lagi kita tengok, okey? Okay, so sekarang ni kalau kita tengok molecular formula, chemical formula that shows the type and number of atoms of each element in a molecular compound. Ini definition lah, apa itu molecular formula, apa itu structural formula yang ada dalam definition isomer. Contoh molecular formula macam C4H10, C5H12. Kalau untuk alkene, contoh dia kalau untuk butene C4H8, C5H10 kalau untuk pentene. Okey, untuk structural formula adalah chemical formula shows the type of bond. Type of bond. Apa maksud type of bond? Sama ada single ataupun double bond ataupun triple bond and how the atoms are bonded in a compound. Structural formula ni contoh dia kalau C4H10 awak kena buat ni structural formula dia. Okay, C4H10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Ni untuk molecular formula C4H10. This is the structural formula. Ini maksud dia structural formula. The chemical formula shows the type of bond which is whether single bond. Kalau untuk butane all single bond lah, tapi kalau untuk butene, alkene nanti kita akan tengok dia ada double bond. Itu perbezaan antara molecular formula dengan structural formula. Okay, sekarang ni kita nak tengok isomer. You have to take note that methane, okay, methane CH4, ethane, C2H6 and propane has no isomer. Kenapa has no isomer? Because dia punya structural formula dia hanya ada satu. Okay, ni structural formula dia kan. Structural formula yang boleh dilukis daripada C1H4, C2H6, C3H8 hanya ini saja. Kita tak boleh pusing lain lagi. Pimai dia akan jadi macam ini juga. Sebab apa? Bilangan karbon dia sedikit. Okay. So maksud dia kat sini untuk isomer semakin banyak bilangan karbon, semakin banyak isomer yang boleh dihasilkan. Susunan karbon tu. Kalau untuk methane, ethane dengan propane, dia punya isomer dia tak ada. Sebab apa? Sebab structural formula dia hanya ada satu jenis macam ni. Kita tak boleh nak modify C ni. Kalau C ni naik ke atas teacher,
Sama je. Kalau untuk isen ni bila C dia atas bawah pun masih sama. Ini C1, ini C2. Pusing-pusing dia tetap jadi sama. Tapi untuk alkane dia start dengan karbon 4. Okey, start dari iaitu kalau karbon 4 maksudnya dia start daripada butane. Untuk alkene pun sama, butene, dan untuk alkyne butane. Okey. So, teacher ulang, untuk isomer hanya melibatkan karbon yang keempat dan ke atas. Untuk kurang daripada 4 iaitu 3 karbon, 2 karbon dan 1 karbon, tiada isomer. Sebab apa? Bilangan karbon dia, bilangan atom karbon sedikit. So, bila kita pusing-pusing dia ke mana pun dia tetap jadi sama. So, jadi dia tak ada perbezaan structural formula. Dia hanya ada satu jenis structural formula. So, that's why nanti dia tak ada perbezaan. So, sebab tu untuk methane, ethane dengan propane there is no isomer. Okey, sekarang kita cuba dulu di sekarang soalan ni, draw the isomers and name them according to the IUPAC. IUPAC ni apa? Nama institution yang menyeragamkan nama-nama organic compound. Okey. For homologous series of alkanes, alkenes and alkynes containing 4 and 5 carbon. So maksudnya untuk alkane kita kena buat 4 carbon adalah butane. Untuk 5 carbon adalah pentane. Untuk alkyne, 4 carbon dia adalah butene. 5 carbon dia adalah pentene. Untuk alkyne, kita kena buat butane. Dan untuk 5 carbon adalah pentyne. Okay. So sekarang ni macam mana kita nak buat? Okay. Mula-mula kita buat dulu yang alkane yang mudah dulu. Kita buat untuk butane iaitu C4H10. Okay. First kali bila nak buat isomer, first of all buat yang paling mudah iaitu yang pertama buat yang straight chain. Okey, rantai lurus iaitu kita luruskan dia semua ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 karbon dan seterusnya yang lainnya adalah hidrogen. Nama kita bagi sekejap lagi, okey? So, H, 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 H. Okey. So ini nama dia adalah yang paling mudah. Nama dia adalah butane. Okey. So sekarang kita tengok dekat yang kedua. Apa lagi yang boleh dibuat? Cara kita boleh pusingkan selain dia straight chain. Kita boleh bengkokkan dia. Maksud dia kat sini. Yang kedua, C4, tadi kan C dia straight. 1, 2, 3, 4. Sekarang ni kita buatkan dia bercabang. Bercabang, contoh dia 1, 2, 3. Dan yang keempat, teacher ambil letak dekat atas. Nampak? Kalau yang atas ni, 1, 2, 3, 4. Lurus. Straight chain, lurus. Tapi untuk isomer butane yang kedua adalah C dia satu ni dekat atas, tak straight. Bukan dekat sini. Okey, dia bukan dekat situ. So, nanti teacher cuba lengkapkan semua, pastikan setiap karbon ada 4 tangan. So, ini H, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama kan? H ada 10, karbon pun ada 4. Tu maksud dia. Same molecular formula iaitu C4H10 but different. Ni, different structural formula. Okay, so nama dia apa? Bila kita nak nama, bila dia panjang straight macam ni, kita biasa sebut dia sebagai butane je.
Ataupun kadang-kadang dia buat normal N-butane. Kenapa N? Normal, dia straight chain. N-butane. Okay. Kalau untuk yang ni, ingat macam mana kita nak bagi nama dia, ingat lagi PRS. Okay. PRS yang kita belajar awal-awal organic compound masa tu tentang PRS. Nanti kita akan ulang balik apa itu PRS dekat subtopik kat bawah. P ni adalah prefix. Prefix ni adalah untuk branch. R ni adalah untuk root. Root ni long chain carbon. Berapa bilangan carbon. S ni adalah suffix. Suffix ni adalah parent name dia. Ataupun kita kata sebagai yang kita selalu sebut in, oil, oik, it. Yang kita selalu nyanyi tu in, all, oik, it. Ada 6 kumpulan tu. Itu dekat S. So kalau kita tengok dekat sini, tengok dekat structure kita yang pertama tadi N-butane, yang kedua tengok dia punya functional group dia ataupun kumpulan dia N, oil, all, oik ataupun it. Kita tengok dekat sini dia adalah carbon-carbon single bond. Bila carbon-carbon single bond maksudnya dia adalah in. So S kat sini adalah in. Okey, kemudian kita tengok pula root dia. How many long chain carbon? Tengok straight chain, long straight chain carbon. So kita ambil yang ni. Ni straight chain carbon kita yang paling panjang. So kita nak bubuh nombor dari mana? Contoh dari sini 1, 2, 3. Kalau awak bubuh nombor daripada sini pun sama. 1, 2, 3. Tak memberi jejaskan apa-apa. So our longest straight chain rantai lurus yang terpanjang adalah T3. Ada 3 carbon bila dia punya longest straight chain dia ni. 1, 2, 3. So bila 3 ingat carbon, number of carbon yang sebelum ni kita buat met, add, prop, but, pen, hex, hep, alt, nan, dec kan. Met tu satu carbon dan seterusnya. Okay, so untuk R ada 3 carbon. Bila 3 carbon dia adalah met, add, prop. So dia adalah prop. Okay, prop, R dia prop. Kemudian kita nak tengok prefix dia branch. Ada branch tak? So kat sini dia ada branch. Ini branch dia. Ni branch dia iaitu satu C. Kalau branch dia alkyl group iaitu kalau satu met. So dia akan jadi methyl. And you have to take note, you have to write down at what number of carbon, dekat nombor mana carbon ni attach. Ni carbon ni attach dekat carbon nombor mana. So number 2. So 2 methyl propane. So kita tulis balik bawah dia, sambungkan semua rapat-rapat. 2 methyl propane. So inilah isomer yang kedua untuk butane. So maksud dia, kesimpulan dia, butane ada 2 isomers which is N-butane atas ni iaitu N-butane. Yang pertama N-butane dan yang kedua adalah 2-methyl propane. Itu untuk butane iaitu C4H10. Okey, seterusnya task ni minta awak buat untuk pentane. Pentane dia punya molecular formula dia C5H12. So first of all bila nak buat isomer, buat dulu yang paling mudah iaitu yang straight chain. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. Very easy. 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yang lain fill up with hydrogen
hydrogen atom. Boleh faham letak hydrogen atom? So kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, 12 hydrogen. So ini untuk straight. Bila straight dia N pentane. Yang kedua, untuk isomer yang kedua dia start ada branch. Start ada cabang. So maksud dia awak pisahkan dia, maksud dia bila awak draft dia macam mana, awak ambil satu C ni, awak potongkan dia, awak letak dekat mana-mana, awak letak kat sini. Contoh dia macam tu, awak letakkan dekat sini. Yang ni potong, yang ni letak dekat sini. Itu antara idea untuk isomer yang kedua. Okey. Okey, nanti kan awak keliru dekat nota teacher. Okey, so untuk isomer yang kedua, kita buat tadi kita kata jadikan straight chain dia tukar jadi 4. 1, 2, 3, 4. Yang carbon yang kelima ke mana? Letakkanlah kat mana-mana. Kat sini ke ataupun kat sini ke. Okey. Dengan syarat jumlah carbon mesti 5 saja. Ni dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oops, 6. So, kena padam satu carbon. Okey. So, cukup macam ni. So, yang ini, the rest, you have to fill up dengan hydrogen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, sama tak? Sama. So, teacher tak lukiskan tau hydrogen ni sebab it takes time. Nanti bila teacher nak tulis tu ambil masa, nanti awak pun jadi bosan. Nanti awak lengkapkan ini H, ini H, ini H dan seterusnya dalam soalan mesti lengkap. Okey? H. Okey, so ini kat sinilah dia punya bonding dia. So nama dia macam mana? Sama juga macam tadi, ikut petua PRS, P, R dan S. Okey. So kita punya S ini adalah single bond, carbon-carbon single bond. So S kita adalah in. Bila nak buat S dulu. Teacher suka buat suffix dulu, lepas tu pergi ke root. Root ni adalah the longest straight chain carbon. The longest ni kenapa gidik-gidik ni? Ni maksudnya the longest straight chain carbon. Tengok mana longest dia ni. 1, 2, 3, 4. So ini kita punya longest straight chain carbon iaitu 4 carbon. Bila 4 carbon dia adalah bute. Bila 4 carbon, dia adalah bute. Dan seterusnya, kita tengok dia punya P iaitu dia punya branch. Dia punya prefix, dia punya branch. Mana branch dia? Bawah ni, nampak ni. Ni bawah dia ada satu C iaitu bila satu C kita panggil dia sebagai methyl. Okey, nombor berapa? Kat carbon nombor berapa? Carbon nombor 2. So kat sini kita buat 2 methyl butane. So nama isomer yang kedua untuk pentane adalah 2 methyl teacher salin balik. Butane kena rapat. Okey, teacher ulang balik. Nombor 2, 3, 4, 5 dengan huruf A, B, C, D, E, F, G perlu dipisahkan dengan dash. Teacher ulang, bila nak tulis nombor dengan huruf mesti ada pemisah dash. Kalau nombor dengan nombor, contoh awak nak buat 2 dengan 2, dia dipisahkan dengan koma. Lepas tu nak tulis nombor kan, contoh dimethyl. So nombor dengan huruf kan, so kena dash. So 2 dimethyl butane contoh. Okay, so ini adalah isomer yang kedua. Lagi satu, cuba fikirkan awak nak buat macam mana. Okay, mula-mula awak belajar isomer, awak mesti ada satu persoalan iaitu, boleh tak teacher kalau yang kedua awak nak letak C ni tak nak letak dekat sini. Awak letak dekat sini, contoh awak kata awak nak letak dekat sini. Kalau awak letak dekat sini, teacher nak beritahu. So, bila kita nak namakan dia, kalau awak kira dia 1, 2, 3, 4, methyl ni
branch ni akan dapat nombor 3. Awak tulis 3 methyl butane kan. So, dalam kes ni kita tak terima. Bila kita boleh adjustkan nombor metil ni kepada lebih kecil dengan menomborkan karbon satu ni daripada sebelah kiri. Instead of tadi kita kira daripada sebelah kanan, kalau daripada sebelah kanan awak 1, 2, 3 dia dapat nombor 3 kan. Bila dapat nombor 3, nombor dia besar. Kita tak nak macam tu. Kita mesti give the branch with the lowest number. Bagikan nombor pada branch ni yang paling rendah, iaitu kalau kita tengok sini di 3. Kalau kita kira daripada kiri 1, 2, 3, 4. So kita kena ambil 2. So dia akan jadi juga kalau awak letak dekat sini, awak tukar sini, awak letak dekat sebelah sini, so nama dia tetap sama, 2 methyl butane. So that's why bila awak pindahkan branch yang ini ke sebelah sini, sebenarnya dia adalah structural formula yang sama. So tak boleh pindahkan ke sini untuk dapatkan isomer yang baru. Okay, so teacher kena padam ni, takut nanti awak confuse. Okay. Okay. So faham tak boleh letak dekat situ. So bila nak memberikan number, bila awak nak berikan number kepada awak punya carbon yang attached to the branch, yang ada branch, mesti berikan dia nombor yang paling kecil. Bila awak nak kira tu, awak tengok mana awak nak kira, daripada belah kanan atau belah kiri. Kalau daripada belah kanan 1, 2, 3, 4. Kalau daripada belah kiri 1, 2, 3, 4. So yang daripada belah kiri ni reject. Sebab apa reject? Sebab our branch akan dapat nombor yang lebih besar. Kita tak nak nombor yang paling kecil perlu ditulis, bukan nombor yang paling besar. Itu adalah dia punya peraturan. So itu adalah isomer yang kedua. Isomer yang ketiga macam mana? Kalau bagi idea. So sebelum ni awak ada contoh straight chain dia ada 5. So apa kata kita ambil satu ni, kita cancelkan dia, kita letak dekat sini. Tak boleh letak sini sebab kalau awak letak sini sama je macam dekat sini, ke atas ke tepi ke sama je. So tak boleh letak situ. Okay. Tak boleh letak sini. Sebab nanti dia sama je. Cuma beza ni tepi dengan bawah sama. Sebab dia mesih dekat carbon yang sama. So kita bila nak pindah buat isomer ni, kita kena pindahkan ke carbon yang lain. Okay. Daripada dia attach dekat carbon yang carbon yang ini, kita tukar kepada carbon yang ni. So yang ini kita buang. Dan yang ini paling hujung ni pun kita buang, kita attachkan dekat sini. Nampak? So dia akan jadi satu isomer. Okay, so satu lagi structural formula dia. So teacher lukis balik elok-elok. So dia jadi 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada C5, H dia ada berapa? So kita tengok H dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So H dia ada 12. So sama juga dia punya molecular formula macam yang adik-beradik pentane and pentane tadi. Okay, so inilah isomer untuk pentane yang ketiga. So macam mana nak berikan nama? Sama juga konsep dia, ingat. PRS. S suffix dia, ingat teacher kata buat suffix dulu. Suffix homologous series dia adalah carbon-carbon single bond. So suffix dia in. Okay. Root dia adalah longest straight chain carbon adalah ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau kira daripada kiri pun sama. 1, 2, 3. So bila 3 maksudnya dia adalah prop. So kat sini prop.
So kita tengok P adalah dia punya branch. So kita tengok branch kita ada berapa? Ada 2 iaitu 1, 2. So ini adalah metil. So dekat nombor berapa metil ni? 2. Yang ini pun 2 metil. Macam mana nak buat ni? So bila dia macam ni awak tengok. Yang pertama, branch yang pertama ni adalah 2 metil. Yang kedua ni pun 2 metil. Macam mana nak bagi nama? So untuk bagi nama, awak salin balik ni. 2 nombor dengan nombor teacher kata guna koma. So 2. Metil. Kalau dia perkataan yang sama, ada 2 metil, so kita just write down dimethyl. Kenapa di? Di ni maksudnya 2. Kalau ada 3 metil teacher, trimethyl. Kalau ada 4 teacher, tetramethyl. Kalau ada 5, heptamethyl dan seterusnya. Okay, sebab yang ini ada 2, so dia 2,2 dash dimethyl propane. Okay, so ini adalah nama yang ketiga. Ada lagi tak? Cuba tengok-tengok memang dah tak ada dah. Untuk pentane ada 3 isomer. So pentane which is C5H12 has 3 isomers. Okay. So next, dia nak buat alkin pula kan. Untuk alkin, 4 carbon of alkin adalah butene, which is the molecular formula is C4H8. Okay, C4H8. So kita tengok untuk butene. Pertama sekali bila nak buat isomer, kita buat untuk straight chain. 1, 2, 3, 4. So kita letak double bond kat sini. Ada 1 double bond. Okay, bila nak numbering awak kena pastikan your double bond ni mesti dapat nombor yang paling kecil. So kalau daripada kanan 1, 2, 3, 4. Kalau kita numbering daripada kiri 1, 2, 3, 4. Nombor mana yang kita nak ikut? Kita tengok yang mana memberikan double bond ni nombor yang paling kecil, iaitu yang dekat atas ni. Pengiraan daripada kanan ke kiri yang memberikan double bond ni nombor yang paling kecil. So yang bawah ni tak pakai. So ini carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. So nanti awak kena lukis kena lukis dia punya hydrogen, number of hydrogen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C4H8 kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takut dia cerita lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C4H8. So yang ini sebabkan dia 1 dekat carbon 1, kita kata sebagai but1in. Sama jugalah, ni sama konsep macam PRS juga. PRS. S ni suffix dia ini. Dekat mana location double bond? Dekat carbon 1. Longest carbon chain adalah 4 carbon. So but1in. Okay, kita tengok untuk dia punya yang kedua. Bila kita nak buat isomer untuk alkin dengan alkyne ni, dia akan tambah lagi satu iaitu position of the functional group. Kalau pentane, dia functional group dia single-single, so tak boleh nak ubah. So untuk pentene, kita boleh pindahkan dia daripada sini, ni double bond ni kita boleh pindah ke sini. Maksud dia daripada dekat carbon 1, dia bonded dekat carbon 2. Kalau awak tengok ni, dia nak ikutkan double bond ni dekat 1, 2 kan. So kita kata dia bonded dekat 1 lah. Kita ambil nombor carbon yang paling kecil. Kita kata double bond bonded at carbon 1. Kalau dia pindah ke sini, so dia akan jadi 1, 2, 3, 4.
tadi kat sini kan, kita pindahkan ke sini. So kat sini kita kata double bond bonded at carbon number contoh 1, 2, 3, 4. At carbon number 2. Yang mana yang paling kecil kita sebut dulu. Okay, so ini adalah isomer yang kedua. So bilangan hidrogen dia, tengok carbon ada 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga H8. So macam mana nama dia? Nama dia apa untuk isomer yang kedua ni? So sama konsep dia pakai PRS. S dia adalah in. Okay, in kita ni letak dekat carbon berapa? Dekat carbon 2. So jadi dia 2 in. So 2 in, root dia punya longest carbon straight chain dia ada 4 carbon, iaitu but. So dia jadi but 2 in. Prefix dia ada branch tak? Tak ada branch. So bila tak ada branch, tak payah tulis apa-apalah, rezeki senang. So inilah dia punya nama. But 2 in. Okay, so settle untuk yang kedua. Yang ketiga. Sebenarnya ada lagi satu yang ketiga. Dia lebih kurang sama macam butane lah. Bila awak dah master untuk butane, pentane untuk alkin, awak dah dapat bayang apa isomer untuk alkin dengan alkyne. Cuma untuk alkin dengan alkyne ada perbezaan tambahan satu isomer iaitu kedudukan, perubahan kedudukan functional group dia, double bond dia. Okay, so macam ni lah. Satu mula-mula double bond dekat first carbon, carbon 1 jadi but 1 in. Second one adalah double bond ni terletak dekat carbon nombor 2 iaitu but 2 in. Okay, kita tengok dekat contoh untuk isomer yang ketiga untuk butene. So susunan dia sama macam isomer kedua untuk butane. Cumanya beza dia, butene ada kewujudan double bond. So kita lukiskan, ingat 1, 2, 3, 4. So kat mana nak letak double bond? Sebenarnya kalau awak letak dekat sini pun sama. So apa maksud dekat sini? So awak punya longest chain nanti adalah, longest chain awak nanti ni 1, 2, 3, 4. Longest chain. Longest straight chain. Ni memang dia bengkok. Tak maksud dia straight ni dia continuous. Kenapa saya kata longest and straight chain? Straight ni maksudnya bersambung. Tak bolehlah awak ambil ni, lepas tu awak pusing ke sini. Itu bukan longest straight chain. Longest straight chain ni maksudnya dia panjang dan juga dia bersambung. Okay. Kalau awak letak double bond dekat sini pun dia jadi sama. Kalau awak nak letak double bond dekat sini pun sebenarnya sama. Iaitu longest straight chain dia adalah 1, 2, 3. Kalau awak nak letak double bond awak dekat, kalau awak nak letak double bond awak dekat sini pun sama. 1, 2, 3. Sama je. So dalam kes ni, tak kisah letak mana-mana, at the end the name of the structural formula akan sama. Nama dia akan sama. Okay. So contohlah teacher ambil position yang terakhir teacher letak, kata kat sini. So sama H dia, kira H dia ada berapa H. Check dulu. C dah betul ada 4. 1, 2, 3, 4. H dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sama C4, H8. Ini adalah memang untuk butene. Okay, so structural formula untuk isomer ketiga butene ni dah betul. Nanti labelkan semua H dan seterusnya. Sekarang kita nak menamakan, naming dia, memakai formula PRS. So pertama sekali kita ambil suffix dia, dia punya functional group dia adalah alkin. So dia in ni dekat carbon berapa? Nampak, kita mesti kira daripada sini. Sebab daripada sinilah yang memberikan nombor carbon paling kecil. Kena berikan nombor yang paling kecil pada carbon yang ada double bond. Awak tak boleh kira daripada sini. Kenapa? Sebab kalau kira daripada sini, kalau kira sini 1, 2, 3,
double bond ni akan dapat nombor yang besar, tak mau. Functional group dia mesti dahulukan, kira daripada functional group. Sama juga macam alkohol. OH mesti dikira yang diberikan nombor yang paling kecil. Maksudnya cari susunan dia tu mesti berikan nombor yang paling kecil untuk yang carbon yang ada double, yang ada functional group tu. Okay, so dalam kes ni kita kena kira daripada sini. 1, 2, ini 3. Okay, so kat sini dia 1 in. Sebab apa 1 in? Sebab carbon ni bonded dekat nombor 1. Macam teacher kata, walaupun dia bonded double bond ni ada dekat carbon 1, carbon 2, kita mention nombor yang paling kecil. Tak boleh awak buat 2 in. Sebab dia bonded dekat carbon 1 dengan carbon 2. Kita kena pilih nak tulis nombor carbon yang mana, nombor carbon yang paling rendah. So 1 in. So the longest next are the longest straight chain carbon adalah 3. So bila 3 dia prop. Okay, prop 1 in. Tapi kat sini kita ada prefix kita. Kita ada branch. Ini kita punya branch, iaitu kita ada satu C yang mana nama dia methyl. So kat sini nama dia methyl. Methyl ni dekat carbon yang keberapa? 2. So nama dia adalah 2-methyl prop 1 in. Okay, 2-methyl prop 1 in. Okay, so seterusnya kita tengok okay, kita tengok dekat ni untuk butene dia ada 3 isomers. Okay, sekarang kita tengok pula untuk pentene. Okay, kita tengok pula untuk pentene. Okay, kalau teacher biarkan awak untuk pentene ni, awak cuba buat boleh tak untuk pentene? Lepas tu isomer dia ada berapa? Okay, untuk pentene dia ada, teacher beritahu tau. Untuk pentene dia ada 3 isomer. Untuk pentene dia ada 5 isomers. 5 isomers. Kemudian untuk butane dia ada 2 isomer. Untuk pentane dia ada 3 isomers. Okay, teacher nak tolong carikan, kalau tak dapat, tak jumpa, PM teacher. InsyaAllah teacher bantu. Okay, so tolong sangat-sangat. Okay, so next kita nak tengok naming pula. Naming isomers. Okay, root ni samalah macam tadi teacher kata PRS ni. P is the prefix, branch, number and name. Name ataupun alphabet. Pemisah dia adalah dash, number and number. Pemisah dia adalah comma. So R is the longest straight chain of carbon. Ingat ni, met, et, prop, but, pens, hex, heps, oct, nan, dec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah untuk R. Yang tengah-tengah R. Okey, seterusnya S. S adalah homologous series yang selalu kita hafal. N, in, ein, all, oik, it. Ni homologous series dia. Okey. So kita tengok yang nombor 1. Pertama sekali buat PRS. Start dengan S dulu. S ni apa? N, in, ein, all, oik, it. So tengok dulu. Carbon-carbon apa functional group dia? Ada OH. Kalau ni awak nak kata bukan alkane ke teacher? Tak boleh kata alkane walaupun ada carbon-carbon single bond. Sebab ada OH yang menguasai kat sini. So OH lah dia punya ni. So dia akan jadi all. Okay, so dia akan jadi all. Ataupun kita kata anol lah. Anol. Okay, kan ethanol, propanol.
Okay, tapi Anong tak nak lah. All dulu lah. Kita buat all. Okay, so kat sini all. Okay, kejap Oops. Kalau tengok. Ada ni, lori sampah kan. Sorry. Anak teacher cakap dengan anak teacher. Okay. So, kita tengok kat sini. So, all ni dia dekat carbon yang keberapa? Bila nak kira mesti daripada yang ada functional group ni yang pertama. 1. So, ini adalah carbon 1, carbon 2, carbon 3. So, ini adalah one all. Ada berapa longest chain dia berapa? 1, 2, 3. So, bila 3 carbon dia adalah prop. Prop, one, all. Ada branch tak? Tak ada. So, kat sini nama dia adalah propan. So, ni prop, dia akan jadi propan, one all. So, kat sini propan, one all. Okay, ini yang contoh pertama yang mudah. Yang kedua, kalau kita tengok isomer dia untuk 3 carbon alkohol. So, ini kita punya functional group kita P, R, S. Kita punya ni adalah all. Sebab dia ada hydroxyl, ada OH. So, ini carbon 1, carbon 2, carbon 3. So, carbon 2 ni, yang dekat carbon 2 ni kita kata to all. R dia adalah the longest straight chain dia ada 3 carbon. So dia propan to all. Okay, propan to all. Prefix dia tak ada sebab tak ada branch langsung. Okay, mudah propan to all. Kita tengok pula yang ni. Ini adalah untuk butanol sebenarnya ni. Ini butanol. Sebab apa kita kata butanol? Sebab dia ada 4 C. Iaitu C4H5 H9OH. Tengok H dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 OH. So untuk butanol yang ni dia punya structural formula dia, nama dia siapa? So ingat ni OH. Ni OH functional group dia. So P, R, S. S dia adalah all. All bonded dekat C yang keberapa? Ini kena bagi paling kecil. 1, 2, 3. So propan, one. Propan ada berapa? Ini ada longest straight chain dia ada 3. Propan, one all. Tapi kena ingat dia ada branch. Branch dia siapa? 1 ni methyl. So tambah kat sini dia akan jadi methyl. Methyl ni kat carbon berapa? 2. 2 methyl propan, one all. So kat sini 2 methyl propan, one all. Ini untuk isomer bagi butanol. Okay. Ingat nama dia ni, yang huruf dia ni semua sambung. Kecuali kalau ada jumpa huruf, ada nombor, baru letak dash. Yang lain semua sambung. Nampak ni? Teacher tulis balik kena pisahkan dengan dash. Sebab nombor pergi ke huruf. Methyl sambung. Propan. Okey, nak tulis 1 kan, nombor kan. Daripada huruf yang nombor, kena buat dash. Dash all. So nama dia 2 methyl propan, one all. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Ini adalah triple bond. Yang kita nak buat ni triple bond tau. Ni triple bond. So bila ada triple bond, ingat bila nak numbering the carbon, berikan triple bond ni number yang paling kecil. So kat sini 1 kena start daripada sini. 1, 2, 3, 4.
So bila macam ni untuk alkyne, so PRS sama juga konsep dia, PRS sebabkan dia adalah ine, alkyne, so dia YNE dekat karbon berapa? Karbon ine ni dekat karbon 1, berapa karbon paling panjang dia? The longest straight chain carbon ada 4 C, jadi dia adalah but. Okay, ada branch tak? Tak ada branch. So nama dia adalah but-1-ine. So nama dia but-1-ine. Okay, so kita tengok yang kedua. Yang ni kalau awak bagi numbering daripada sini 1, 2, 3, 4. Kalau bagi di sini 1, 2, 3, 4. Tak kisah bagi nombor mana-mana. Okay, tak saya nampak orang nampak tadi. The number of carbon yang bonded to triple bond tetap sama, iaitu nombor 2. So nama dia PRS ine. Okay, ine add carbon to number of carbon longest straight chain adalah 4. So but to ine. Okay, seterusnya kita tengok yang ni. Yang ni pun triple bond tau sebenarnya ni. Tak jelas, triple bond. So yang ni ingat bila nak numbering, nak straight chain carbon dia, awak ambil numbering dia. Contoh kalau awak nak ambil kat sini 1, 2, 3, 4. Katalah awak ambil yang straight chain carbon ni kan. Okay, so ini ada satu branch kat sini. So ini P R S. S dia adalah triple bond ine. Okay, ine dekat carbon yang keberapa? Carbon 1. So apa longest straight chain number of carbon? 1, 2, 3, 4. So bila 4, but. Okay, perfix ada tak branch? Yes, ada branch, iaitu satu methyl kat sini, iaitu bonded at carbon 3. So 3 methyl but 1 ine. Okay, teacher nak bagi awak satu contoh. Let's say kalau awak ambil straight chain carbon awak macam ni. 1, 2, 3, 4. Maksudnya awak ambil belok macam ni. Apa jadi dekat nama dia? Okay, kita tengok. Okay, kalau buat 1, 2, 3, 4 macam ni. So, ini adalah awak punya branch. Okay, ini adalah awak punya branch. So, bila kita naming dia P, R, S. S ni adalah functional group dia, ine. Ine dekat number berapa? Tetap sama dekat number 1. The longest straight chain carbon dia adalah 4, iaitu but. And then you have one branch, methyl. Methyl dekat carbon berapa? 3. So 3 dash methyl but 1 ine. See? The name is still the same. Awak pusing macam mana pun sebab awak dah pakai law dia, awak akan dapat nama yang sama. Teacher boleh tak kalau nak numbering daripada sini, 1 kat sini, 1, 2, 3, 4. Tak boleh sebab kalau awak numbering daripada bawah ni, triple bond akan dapat nombor yang besar. Tak boleh. Ikut law dia, triple bond mesti dapat nombor yang paling kecil. Okay, so done with it. That one, kita tengok yang ni pula. Okay, yang untuk yang ini, awak tengok dia punya functional group dia alkene. Okay, alkene. So untuk alkene kat sini. So nombor mana yang paling kecil mestilah daripada sini. Sebab kat sini nampak panjang kan. So daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah dia punya longest straight chain carbon. So yang ini dia punya branches dia. Branch 1 ada 2 branch. So law dia sama. P, R, S. S dia ada double bond kat sini. So dia adalah in
in bonded at carbon nombor 2. 2 in the longest straight chain carbon dia ada 6 carbon. So 6 dia adalah hex. Okay. So 1, 2, 3 betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia adalah hex. Dia ada branch berapa? Pertama ni. Dekat carbon 1, 2, 3, 4. Dekat carbon 4. 4 methyl. Dan dia juga ada lagi satu branch dekat carbon number 5. 5 methyl. Okay. So nak tulis macam mana teacher? Okay. Bila macam ini, awak turunkan, pastikan nombor menghasilkan kombinasi nombor yang paling kecil juga. Maksud dia awak tuliskan 4 dulu. 4, 5. Salah kalau awak buat 5, 4. Tak diterima sebab 5 yang besar kat depan. Yang kecil kena kat depan, yang besar kat belakang. Okay, so yang ni salah. So 4, 5, dash. Methyl, methyl sama kan? So, dimethyl. Teacher, kalau satu methyl, satu etil? Okay, good question. Kalau satu methyl, satu etil, kena tuliskan etil dulu. Sebab apa etil dulu? Sebab E ni jumpa dulu dalam huruf alfabet, huruf E jumpa dulu daripada M. Okay. Kalau ada propil, kena susunlah M dengan P siapa jumpa dulu. Dia macam tu. So, 4, 5, dash dimethyl. Sambung je terus. Hex, 2, in. Okay. Okay, so ini adalah contoh untuk nama naming dia. Okay, banyak lagi tak? Okay, yang ni yang last. Lama dah ni. Okay, so yang ini kita punya alkin. So, P, R, S, in. So, double bond mesti nama yang paling, nombor yang paling kecil. Ini double bond. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ini adalah kita punya longest straight chain ada 7 carbon. Kemudian ini kita punya branch. Branch kita 1, 2. Bila 2 nama dia ethyl. Kalau 3 propyl dan seterusnya. Okay. So yang ini kita tengok dia punya in dekat bonded starting dekat nombor 2. 2 in and then dia ada 7 carbon hept. Dia punya branches dia ethyl bonded at carbon number 3. So 3 ethyl. So nama dia ni lah. 3 ethyl hept 2 in. Sambungkan ni semua rapat-rapat. Maksudnya 3 ethyl hept 2 in. Okay, itu je. So, nanti untuk latihan pengukuhan, teacher akan berikan dalam bentuk Google Form dulu setakat ni. Dan atau Google Form saya rasa. Okay, dan teruskan buat ulang kaji sebab bab ni ada dekat dalam exam PPT nanti. Okay, itu saja untuk kali ni. Tolong fahamkan, kalau tak faham